Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Huda, nombor bateri 056410. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk Al-Ikhwan Al-Muslimun pasca kudeta Mesir. Okay, pertama sekali saya akan menceritakan tentang latar belakang negara Mesir. Okay, negara Mesir ini ataupun Republik Arab Mesir adalah negara sosial demokrasi yang berbentuk republik dan dipegang oleh seorang presiden. Dan negara Mesir ini juga merupakan negara timur dan Islam yang pertama menjalinkan hubungan secara langsung dengan Barat sejak pencebuhan akhir abad ke-18 dan British pada penghujung abad berikutnya. Dan bagi penduduk Sungai Nil, bagi penduduk Mesir merupakan sumber kekayaan dan daripada Sungai Nil lah mereka mengusahakan sektor pertanian. Okay, negara Mesir juga mengalami beberapa revolusi. Antaranya revolusi pertama berlaku pada tahun 23 Julai 1952 yang dipimpin oleh Gamal Abdul Nasir yang untuk menumbangkan kekuasaan Raja Farouk dan penguasaan Inggeris di Mesir. Dan revolusi kedua berlaku pada 26 Januari 2011 adalah untuk menggulingkan Presiden Hosni Mubarak. Dan yang ketiga ialah revolusi berlaku pada 4 Julai 2013 yang berlaku untuk penggulingan Presiden Morsi dan oleh militer Al-Fattah Al-Sisi. Okay, seterusnya berkaitan dengan latar belakang gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Gerakan ini ditubuhkan oleh Imam Hassan Al-Banna pada bulan Mac 1928 bersamaan bulan Zulkaidah 1347 Hijrah. Pada awalnya untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Gerakan ini juga ditubuhkan bersama 6 orang sahabatnya iaitu Hafiz Abdul Hamid, Ahmad Hasri, Fuad Ibrahim, Abdul Rahman Abdullah, Ismail dan Zakir Maghrib. Terdapat beberapa peringkat pergerakan ini untuk menjalankan aktivitinya. Yang pertama pada tahun 1928 sehingga 1936 bersifat keagamaan dan pada tahun 1936 sehingga 1948 bersifat keagamaan dan politik dan pada tahun 1948 sehingga 1954 bersifat politik sahaja. Dan gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun ini merupakan organisasi Islam yang tertua dan terbesar di Mesir. Ideologi pemikiran bagi gerakan ini adalah bersifat Islamisme. Gerakan ini juga menghasilkan banyak menghasilkan majalah, antaranya majalah Ad-Da'wah. Majalah ini menunjukkan tentang hala tuju dan kaedah yang dianjurkan oleh Islam yang sebenar dan dalam majalah ini juga memaparkan kezaliman yang telah dilakukan oleh Gamal Abdul Nasir sepanjang pemerintahannya. Seterusnya, antara tujuan gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun ini ditubuhkan adalah untuk kerana perkembangan Islam di Mesir ini semakin suram dan kumpulan berhaluan barat dibawa masuk ke Mesir dan dunia timur lainnya untuk memasukkan umat Islam dari nilai-nilai keimanan mereka. Antara majalah lain yang diterbitkan oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun adalah majalah Al-Muslimun, majalah An-Nadir dan majalah At-Ta'aruf. Pada malam 12 Februari 1949, Imam Hassan Al-Banna ini telah mati ditembak di hadapan ibu pejabat pertubuhan Syu'ban Al-Muslimin oleh mereka yang kemudiannya terbukti terdiri daripada pasukan polis resi Mesir. Kematian beliau bukan sahaja mengubah nasib masa depan gerakan yang diasaskannya, tetapi juga nasib masa depan politik Mesir. Kematian Hassan Al-Banna ini menyebabkan berlaku revolusi 1952 dipimpin oleh orang lain dan bukan dalam kalangan pemimpin Al-Ikhwan Al-Muslimun. Seterusnya kita pergi kepada kronologi perjuangan politik gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun sebelum kudeta.
iaitu pada zaman pemerintahan Hosni Mubarak pada tahun 1981 sehingga tahun 2011. Yang mana pada awal pemerintahannya Hosni Mubarak ini menjalin hubungan yang baik dengan pihak pembangkang iaitu Gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun supaya dapat bekerjasama dengannya untuk menghapuskan kelompok Islam yang radikal di Mesir yang menentang beliau. Namun pemerintahannya membatasi pergerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun agar tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan oleh pemerintah. Ketika mana Hosni Mubarak ini sibuk untuk menumpaskan golongan radikal, kelompok Islam radikal, dalam masa yang sama, Gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun ini cuba memposisikan diri mereka dalam bidang politik kerana dalam Gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun juga, Al-Ikhwan Al-Muslimun ini sudah mempunyai organisasi yang unik dan mempunyai cabang-cabang pemerintahan. Mereka bukan sahaja menumpukan dalam bidang keagamaan, tapi mereka cuba melibatkan diri dalam bidang sosial dan politik. Dan Al-Ikhwan Al-Muslimun ini memberi kepercayaan kepada masyarakat bahawa kelompok golongan bahawa gerakan mereka juga mampu untuk mampu untuk memperolehi kedudukan yang sah dari segi undang-undang. Dan mereka juga cuba bekerja dalam organisasi-organisasi yang sah dalam pemerintahan di Mesir. Seterusnya, Gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun ini cuba melibatkan diri dalam bidang politik, tetapi Hosni Mubarak ini hanya menganggap mereka ini hanya organisasi biasa sahaja. Dan pada tahun 2011 dia juga berlaku peristiwa Arab Spring. Hosni Mubarak telah mengumumkan pengunduran diri beliau daripada Presiden Mesir kerana berlaku demonstrasi besar-besaran oleh penduduk Mesir yang membantah kekejaman beliau yang bersifat kuku besi. Seterusnya, kita pergi pula setelah jatuhnya Presiden Hosni Mubarak, maka pemilihan Presiden Mesir baharu diadakan pada tanggal 16 Jun 2012. Pada waktu ketika ini, terdapat 13 peserta Presiden, tetapi hanya tinggal 2 nama sahaja iaitu Muhammad Morsi dan Ahmad Syafiq. Tetapi Ahmad Syafiq ini selalu menjadi kontroversi sewaktu pilihan raya Presiden Mesir diadakan kerana beliau ni bukan seorang yang calang-calang, kerana beliau juga merupakan sebahagian daripada rejim Hosni Mubarak. Sewaktu pemilihan Morsi disokong oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun kerana beliau juga merupakan sebahagian daripada Gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Ini merupakan peluang bagi Gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun untuk bergerak dengan lebih jauh dan mengukuhkan lagi organisasi justeru untuk sama berkecimpung dalam bidang politik. Ini juga merupakan zaman kegemilangan Gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun setelah beberapa kali cubaan gagal semasa pemerintahan Hosni Mubarak. Seterusnya, hasil keputusan pemilihan Presiden Mesir pada 16 Jun 2012 menunjukkan Muhammad Morsi memperolehi 51.8%, membatasi Ahmad Syafiq iaitu hanya memperolehi 48.3%. Keputusannya, Muhammad Morsi berjaya menjadi Presiden Mesir pada 30 Jun 2012, mengalahkan Ahmad Syafiq dan merupakan Presiden yang pertama dipilih secara bebas dan demokrasi dan juga di kalangan orang awam dan bukan tentera seperti yang berlaku sebelum-sebelum ini. Seterusnya, keputusan pilihan raya Mesir antara parti Islam juga, iaitu Freedom and Justice Party, iaitu FJP, iaitu telah memenangi sebanyak 235 buah kerusi, dan Nur Party NP telah memenangi sebanyak 121 buah kerusi. Kemenangan dua parti ini telah mendominasi undi pilihan raya yang meletakkan kedudukan parti Islam
layak untuk membentuk majoriti di Parlimen. Okay, kemenangan FJP secara demokratik membawa Muhammad Morsi ini sebagai Presiden Mesir yang pertama dalam sejarah sebagai pemimpin yang diangkat melalui undian majoriti rakyat Mesir. Bahkan pemimpin yang dipilih daripada di kalangan gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun itu sendiri. Maka bermulalah zaman pemerintahan Morsi pada tahun 2012 sehingga 2013. Walaupun Presiden Morsi ini dipilih secara demokrasi dan sebagainya, tetapi pada tahun 2013 Presiden Muhammad Morsi ini jatuh semula kerana atas beberapa faktor. Dan menurut Brown 2013 kemenangan Al-Ikhwan Al-Muslimun telah kemenangan Presiden Morsi ini telah memberi kemenangan juga kepada Al-Ikhwan Al-Muslimun dan memberi peluang yang besar kepada parti-parti politik Islam yang lain seperti dan menyebabkan muncul parti-parti Islam yang lain seperti An-Nur Party, Al-Asalah Party, The Baldin dan Development Party. Seterusnya, banyak perkara pembaharuan yang dilakukan oleh Presiden Morsi setelah beliau menjadi Presiden Mesir. Antaranya Morsi telah memindahkan kuasa Badan Perundangan ke atas kuasa Presiden. Morsi juga turut melakukan perubahan jawatan dalam ketenteraan Mesir dengan menyingkirkan beberapa pegawai tentera dan digantikan dengan pegawai pilihannya. Kebanyakan hanya dipilih di kalangan gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Antara pembaharuan yang lain, beliau juga melantik dirinya sebagai pengerusi Supreme Council of Armed Force. Pada bulan November 2012, beliau juga melakukan pengisytiharan perlembagaan yang telah dibuat oleh Morsi dengan memberikan kuasa mutlak kepada Presiden dalam membuat segala keputusan tanpa boleh dicabar oleh Badan Kehakiman. Bahkan Presiden juga turut diberikan hak untuk mengambil apa jua langkah yang difikirkan bersesuaian untuk mengatasi ancaman ke atas negara atas tujuan menjaga kepentingan nasional. Tindakan Morsi ini, tindakan pembaharuan Morsi ini telah menerima banyak kecaman daripada masyarakat melalui protes kecil. Seterusnya, Morsi juga turut mengesahkan undang-undang yang membenarkan kerajaan untuk melantik penyokong ke dalam Egyptian Trade Union Federation. Undang-undang tersebut telah memberi kelebihan kepada Al-Ikhwan Al-Muslimun untuk berafiliasi dengan kementerian yang menguruskan Al-Ehwal Pekerja untuk melantik pekerja yang boleh mengisi peluang pekerja di ETUF dan berpeluang untuk menduduki kerusi ahli lembaga pengarah ETUF. Dan selain itu, tindakan yang terbesar dilakukan oleh Morsi adalah beliau merangka perlembagaan Islam untuk negara Mesir. Tindakan tersebut mendapat bantahan daripada kumpulan sekular dan penganut Kristian tetapi telah ditolak oleh Morsi dan akhirnya perlembagaan Islam Mesir yang dirangka oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun dan telah diluluskan pada bulan Disember 2012. Manakala Universiti Al-Azhar juga diberikan kuasa sebagai perunding dalam hal ehwal syariah. Syariah pemerintahan Mesir lah. Kerana ketaksuban Al-Ikhwan Al-Muslimun untuk mengislamkan institusi politik Mesir dan keterujaan Morsi untuk menikmati kuasa secara dominan dilihat sebagai manifestasi kegagalan Islamisme yang dipegang erat oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun selama ini. Sepanjang pemerintahan sepanjang pemerintahan Presiden Morsi juga berlaku menyebabkan sektor ekonomi dan sektor pelacongan semakin memburuk kerana pelabur-pelabur asing seperti negara Amerika Syarikat dan Arab Saudi memperhatikan bantuan dari segi ekonomi dan bantuan luar negeri. Antara apa yang dapat dirumuskan melalui kenyataan-kenyataan sebelum ini menunjukkan
faktor-faktor utama yang menyebabkan berlaku kudeta. Pertama ialah pertembungan Islamisme yang dibawa oleh Presiden Morsi dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran Mesir. Dan yang kedua adalah faktor ekonomi yang semakin memburuk. Dan yang ketiga adalah perbantahan penduduk Mesir terhadap draft perlembagaan yang baru dikeluarkan oleh Presiden Morsi. Dan antara sebab yang lain juga kemungkinan dalam sistem pemerintahan kemungkinan Presiden Morsi ini terlalu mendominasikan gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun ni dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran Mesir. Baiklah, kita pergi pula kepada kronologi perjuangan politik gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun pasca kudeta. Yang mana berlaku kudeta militer terhadap Morsi pada tahun 2013. Di saat Presiden Morsi menikmati pujian antarabangsa di dalam negeri, rakyat Mesir ni kembali turun ke alun-alun Tahrir di pusat kota Kairo. Mereka memprotes keputusan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Morsi pada hari Khamis 22 November 2012. Rakyat Mesir telah terbahagi pada dua kelompok. Kelompok yang pertama ialah penyokong Presiden Morsi serta gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Kelompok yang kedua ialah golongan pembangkang terhadap Presiden Morsi dan gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Seterusnya, pada 26 Januari 2013, berlaku peristiwa protes besar-besaran di kota pelabuhan Port Said. Penduduk kota itu menyusul keputusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati terhadap para supporter kelab sepak bola Al-Mash. Keputusan yang dibuat oleh pengadilan itu sebagai tindak lanjut dari kerusuhan yang terjadi di stadium Port Said pada tanggal 1 Februari 2012 saat pertandingan antara Al-Mash dan Al-Ahli. Selain itu, berlaku juga pada tanggal 7 April terjadi kerusuhan yang berpuak-puak. Sekelompok orang bersenjata telah menyerang gereja Katedral Ortodoks Koptik saat terjadi protes pemakaman. Pemimpin tertinggi gereja Ortodoks Koptik iaitu Paus Tawadros II secara terang-terangan telah mengecam Morsi kerana gagal melindungi tempat ibadah tersebut. Setelah peristiwa umat gereja Ortodoks Koptik, berlaku pula giliran umat Islam Syiah yang diserang kerana pada 23 Jun 2013 terjadi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang bersenjata terhadap rumah di kota Zawiyah Abu Muslim di wilayah Giza. Dalam penyerangan tersebut terdapat 4 orang tewas iaitu daripada anggota Syiah. Tokoh Syiah di Mesir Muhammad Ghon mengecam pembunuhan tersebut dan Ghanim meminta perlindungan antarabangsa terhadap kaum Syiah di Mesir yang mengorbankan sebanyak 500,000 jiwa manusia. Pejabat Presiden pada 24 Jun 2013 telah mengeluarkan pernyataan membalas penyerangan dan pembunuhan itu dengan menyatakan negara tidak akan bertolak ansur terhadap sesiapa yang berbuat kerosakan keamanan Mesir atau persatuan rakyatnya. Selain itu, pada zaman pemerintahan Morsi juga berlaku sektor ekonomi dan sektor pelancungan sekian memburuk kerana kurangnya pelabur-pelabur asing datang ke negara Mesir. Antaranya negara Amerika Syarikat dan negara Arab Saudi sudah tidak lagi memperhatikan bantuan dari segi sektor ekonomi dan sektor bantuan negeri. Kemudian, Jendera Al-Sisi telah melontarkan ancaman dalam waktu 48 jam kepada Presiden Morsi supaya meletakkan jawatan sebagai Presiden Mesir. Tapi Presiden Morsi ini tidak berganjak dan tetap dengan pendiriannya dan akhirnya pada tanggal 3 Julai 2013, Jendera Al-Sisi telah melakukan kudeta militer terhadap Morsi. Maksud kudeta menurut Kamus Dewan edisi keempat iaitu sebuah rampasan kuasa. Ia bertindak secara ganas dan tidak sah, manakala maksud militer menurut Kamus Dewan edisi keempat ialah ketenteraan. Jika digabungkan dua perkataan tersebut membawa maksud rampasan kuasa oleh golongan ketenteraan. Kesan kudeta terhadap Presiden Morsi dan gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun, antaranya
militer dan para penjabat pemerintahan ditangkap dan dipenjara golongan Al-Ikhwan Al-Muslimun ditangkap dan dipenjara di tahanan militer. Kedua, Jenderal Fattah Al-Sisi mula menjalankan langkah penyingkiran Islam. Sebagai contoh, gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun telah diharamkan di dalam arena politik Mesir menerusi undang-undang anti-protes dan mengisytiharkan Al-Ikhwan Al-Muslimun sebagai kumpulan pengganas Mesir kerana dipercayai Al-Ikhwan Al-Muslimun sebagai dalang letupan bom di Mansurah yang membunuh 12 orang nyawa pada bulan Disember 2013. Yang ketiga ialah militer memburu anggota Al-Ikhwan Al-Muslimun dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 300 orang tentera Al-Ikhwan Al-Muslimun. Seterusnya, Fattah Al-Sisi juga telah menukar slogan Morsi, iaitu Islam sebagai penyelesaian kepada keselamatan sebagai penyelesaian. Kesan kudeta terhadap negara Mesir dan penduduknya pula. Yang pertama ialah beribu-ribu orang penyokong Morsi dibunuh ketika berlakunya protes pro-Morsi di Kairo pada bulan Ogos 2013. Seterusnya, pada bulan Januari 2014, perlembagaan Mesir sekali lagi dipinda dengan mengharamkan kewujudan sebarang parti berasaskan keagamaan. Dan yang ketiga ialah pada bulan Jun 2014, seramai 3 orang wartawan Al Jazeera telah dipenjarakan setelah didapati bersalah melaporkan pengharaman Al-Ikhwan Al-Muslimun sebagai parti politik di Mesir. Dan yang terakhir sekali, militer Abdul Fattah menjadi Presiden Mesir sejak 2014 setelah melakukan kudeta pada Presiden Morsi. Kesan pilihan raya Presiden Mesir pada tahunan Presiden Morsi, yang mana militer Abdel Fattah Al-Sisi telah memenangi pilihan raya dengan menerima sebanyak 21 juta pengundi, iaitu 96.3% daripada Hamdi Sabihi yang hanya memperolehi kurang daripada 4%. Dan dalam keputusannya, militer Abdel Fattah Al-Sisi telah memenangi dan menjadi presiden pada tahun 2014. Kesimpulannya, sepanjang tempoh tahun 2011 sehingga kejatuhan Morsi pada tahun 2013, Al-Ikhwan Al-Muslimun sebenarnya gagal untuk memimpin peralihan demokrasi yang lebih baik bagi negara Mesir. Al-Ikhwan Al-Muslimun beranggapan bahawa negara adalah instrumen penting yang membolehkan mana-mana ideologi untuk mencapai matlamat akhir mereka. Namun begitu, ia sebenarnya tidaklah semudah itu. Mesir menuntut agar pertukaran rejim daripada Mubarak kepada Morsi dapat membawa perubahan dari segi ekonomi, politik dan sosial yang lebih baik. Tetapi perubahan-perubahan yang tersebut gagal dilaksanakan oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun. Hakikatnya, Mesir sebenarnya terperangkap di antara autoritarianisme dan Islamisme yang mana bagi Al-Ikhwan Al-Muslimun dan masyarakat yang bersikap religion-centric, Islamisme menyediakan jawapan bagi kesemua polemik yang berlaku. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan kepada sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar binti Husni, nombor matrik 056987. Pada video saya kali ini adalah mengenai peranan Al-Ikhwan Al-Muslimun pasca kudeta. Jadi di sini, dua perkara yang akan saya sentuh. Yang pertama adalah pendekatan Al-Ikhwan Al-Muslimun menjaga kebajikan ahli. Dan yang kedua adalah peranan ahli gerakan dalam meraih sokongan daripada negara luar. Okey, yang ini adalah rentetan peristiwa yang berlaku kepada Al-Ikhwan Al-Muslimun selepas kudeta. Pada 4 Julai 2013, perintah penangkapan pendukung gerakan termasuk pemimpin tertinggi pada 14 Ogos 2013 menunjukkan perasaan Al-Ikhwan Al-Muslimun ni dibubar secara keras-keras di Nahda dan Raba'as, dan seramai 638 orang meninggal dan 4,000 yang lainnya tercedera. Dan pada 25 Disember 2013, gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun mula diharamkan dan dilabel sebagai
organisasi pengganas oleh kerajaan pimpinan Fattah al-Sisi. Dan aset-aset gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun disita, pejabat, surat khabar, FJP ditutup dan 47 orang pemimpin Al-Ikhwan Al-Muslimun termasuk Badi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mursi sendiri mulanya dijatuhi hukuman mati pada Mei 2015 sebelum akhirnya ditangguh pula pada November 2016. Dan ini adalah secara ringkas rentetan kesan yang berlaku kepada Al-Ikhwan Al-Muslimun pasca kudeta. Seterusnya adalah pendekatan Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam menjaga kebajikan ahli gerakan yang ditangkap. Yang pertama, Al-Ikhwan Al-Muslimun ni berselindung di sebalik badan-badan persatuan yang bukan atas nama Al-Ikhwan Al-Muslimun. Dan kita sedia maklum bahawa ada yang separuh ditangkap dan ada juga yang sempat melarikan diri. Yang kedua adalah organisasi mereka merangkumi di antara ahli bukan dari Al-Ikhwan Al-Muslimun. Dan Al-Ikhwan Al-Muslimun ni berprofil rendah. Dia tidak mahu dikenali bahawa persatuan ini adalah daripada Al-Ikhwan Al-Muslimun. Dan yang ketiga, dia dilantik sebagai pemimpin secara tidak rasmi dalam persatuan yang dikendalikan oleh individu bukan ahli Al-Ikhwan Al-Muslimun. Okey, antara usaha-usaha yang dibuat oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun ni adalah dia mewujudkan perubatan secara percuma, menyediakan pakaian atau kelengkapan sekolah dan mengumpulkan zakat di kawasan kejiranan. Dan Al-Ikhwan Al-Muslimun ni juga antara usahanya adalah mengagihkan pengagihan makanan secara semasa hari perayaan keagamaan. Jadi inilah salah satu persatuan kebajikan yang ditubuhkan oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun, iaitu persatuan inilah kata Jamiah Syariah antara persatuan kebajikan Islam tertua dan terbesar serta aktif di seluruh Mesir dan menerima pengiktirafan oleh Raja Faisal pada tahun 2009. Dan ia juga ditubuhkan oleh Syekh Mahmud As-Subuki dan menaja anak yatim dan hafiz Al-Quran dan berusaha untuk membebaskan negara dari kemiskinan dan kejahilan. Baik, tadi kita cerita ada ahli gerakan Al-Ikhwan Muslimun, ada yang ditangkap, tapi masih ada yang belum ditangkap dan Al-Ikhwan Muslimun sempat melarikan diri. Jadi, mereka yang sempat melarikan diri ni mereka lari ke negara-negara luar seperti Qatar, Turki dan sebagainya. Dan pada slide ini adalah peranan ahli gerakan dalam meraih sokongan daripada negara luar. Antaranya pemimpin dan anggota Al-Ikhwan Al-Muslimun kemudian dipenjarakan dan melarikan diri ke Qatar serta Turki, yang mana kedua-dua negara inilah yang menyokong pemerintahan Morsi. Yang kedua, daripada negara Turki, Qatar, dia menyediakan tempat bagi anggota gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun yang teraniaya dan membentuk badan baru untuk mengendalikan kegiatan Al-Ikhwan Al-Muslimun dari Mesir, di Turki dan Qatar. Okey. Pada slide ini adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang mana beliau menyokong zaman pemerintahan Morsi. Dan Presiden Turki inilah juga mengecam sekeras-kerasnya kudeta ketenteraan yang berlaku di Mesir dan mendukung gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Serta parti AKP pimpinan Erdogan juga dituduh mencampuri urusan dalam negeri Mesir. Dan Erdogan ni dia membantu Al-Ikhwan Al-Muslimun dan memberi tempat penyediaan kepada Al-Ikhwan Al-Muslimun dan menyokong gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Jadi ini adalah sedikit ringkasan daripada saya, dan
saya juga menceritakan dua peranan yang terdapat di dalam video ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Wallahualam. Nama saya Nurul Alia Madihah binti Muhammad Yusuf, nombor matrik 056625. Baik, sekarang saya akan menerangkan tentang negara yang menyokong kudeta di Mesir. Terdapat 3 negara yang menyokong kudeta di Mesir, iaitu Amerika Syarikat, Arab Saudi dan juga Israel. Baik, antara negara yang menyokong kudeta di Mesir ini ialah Amerika Syarikat. Amerika Syarikat sangat memegang teguh dengan prinsip suspending aid to any nation whose elected leader is deposed in a coup, yang bermaksud setiap negara yang diberikan bantuan oleh Amerika Syarikat yang mengalami kudeta terhadap pemimpin yang dipilih secara demokrasi, Amerika Syarikat akan memberhentikan bantuan kepada negara tersebut. Namun dalam kes kudeta di Mesir ini, Presiden Obama maupun menteri-menterinya tidak pernah menyatakan bahawa apa yang terjadi di Mesir ini adalah sebuah kudeta dan pemberian bantuan terhadap Mesir tidak akan diberhentikan. Malah bantuan kepada pihak ketenteraan Mesir yang melakukan rampasan kuasa terus diberikan. Di samping itu, Amerika Syarikat juga sebenarnya berada dalam dilema sama ada mereka harus menganggap ia adalah satu kudeta ataupun tidak. Hal ini kerana mereka perlu menjaga hubungan diplomatik mereka dengan negara sekutu yang juga telah menyokong rampasan kuasa oleh pihak tentera Mesir. Baik, antara negara seterusnya yang menyokong kudeta di Mesir ialah Arab Saudi. Arab Saudi menyokong kudeta di Mesir kerana mereka merasakan munculnya kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimun ini sebagai penguasa di Mesir adalah satu ancaman bagi negara mereka kerana gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun ini akan menambahkan pengaruh yang kuat dalam membawa perubahan reformasi dengan corak pemerintahan demokrasi yang pada akhirnya akan menghapuskan rezim-rezim diktator dan kekuasaan raja-raja khususnya bagi Raja Abdullah. Arab Saudi juga mengambil langkah dengan memberi sokongan kepada pihak ketenteraan Mesir dalam mengkudeta Presiden Morsi dari kekuasaannya bagi menjaga keamanan dari ancaman ideologi yang menjadi tujuan keamanan negaranya. Sokongan Arab Saudi terhadap kudeta di Mesir ini diikuti oleh negara-negara teluk yang lain iaitu termasuk UAE dan juga Kuwait. Baik, negara seterusnya yang menyokong kudeta di Mesir ialah Israel. Israel menyokong kudeta di Mesir kerana mereka mendakwa Morsi ini berniat untuk membatalkan perjanjian damai iaitu Camp David yang ditandatangani pada 1978 dan kerajaan Mesir mahu menghantar lebih ramai lagi anggota tentera Mesir ke Semenanjung Sinai. Dan apabila rancangan Morsi yang didakwa mereka itu terbongkar, Israel mula merancang untuk menggulingkan beliau dan menggantikannya dengan Abdel Fattah Al-Sisi yang berkhidmat sebagai Menteri Pertahanan pada ketika itu. Seterusnya ialah negara yang tidak menyokong kudeta di Mesir. Terdapat 2 negara yang tidak menyokong kudeta di Mesir, iaitu Turki dan juga Qatar. Baik, antara negara yang tidak menyokong kudeta di Mesir ialah Turki. Perdana Menteri Turki iaitu Recep Tayyip Erdogan merupakan seorang yang lantang dalam menegakkan pendiriannya. Beliau telah mengkritik secara terbuka tentera Mesir yang telah menggulingkan Presiden Morsi ini dari jawatannya serta menunjukkan sokongan yang kuat untuk Al-Ikhwan Al-Muslimun di saat negara lain telah melabel mereka sebagai satu gerakan yang bersifat teroris. Beliau juga mengecam Barat kerana tidak menyebut penggulingan tersebut sebagai satu kudeta. Negara seterusnya yang tidak menyokong kudeta di Mesir ialah Qatar. Melalui kenyataan diplomatik, Qatar menunjukkan pendiriannya yang kesal dengan tindakan keras kerajaan Mesir terhadap rampasan kuasa Morsi dan penahanan Morsi serta mengkritik dasar kerajaan Mesir yang melabel Al-Ikhwan Al-Muslimun sebagai organisasi pengganas. Walaupun respon Qatar ini bertentangan dengan negara-negara teluk yang lain, mereka tetap dengan pendirian tidak menyokong kudeta di Mesir kerana mereka ini memiliki
kepentingan terhadap Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam hubungan serantau ataupun antarabangsa yang membuatkan mereka sukar untuk melepaskan hubungan yang sedia ada. Seterusnya, kesan kudeta terhadap pemerintahan dan rakyat Mesir. Kesan kudeta terhadap pemerintahan dan rakyat Mesir. Selepas berlaku kudeta terhadap Presiden Morsi, golongan tentera kembali menguasai pemerintahan di Mesir. Di bawah arahan Fattah al-Sisi, pihak tentera berusaha untuk menyingkirkan Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam pemerintahan kerana menganggap mereka sebagai organisasi yang boleh mengancam kestabilan negara Mesir. Mereka juga menangkap dan membunuh tokoh serta aktivis Al-Ikhwan Al-Muslimun dengan mendakwa mereka telah melakukan provokasi kepada rakyat Mesir supaya melawan pemerintahan sementara yang dibentuk oleh SCAF Mesir. Di Kahirah pula, ribuan anggota Al-Ikhwan Al-Muslimun mengadakan demonstrasi di hadapan Barak Pengawal Republik pada 6 Julai 2013 yang membawa kepada pertempuran dan tindakan keganasan oleh pasukan keselamatan yang mana turut berlaku di beberapa bandar di selatan Mesir di sepanjang terusan Suez dan delta Sungai Nil yang telah mengakibatkan sekurang-kurangnya 200 mangsa cedera. Sementara itu, di kota El Arish, Sinai Utara, penyokong Al-Ikhwan Al-Muslimun telah menyerang pejabat kerajaan. 4 daripadanya telah terkorban dan dalam tindakan demonstrasi kali ini telah menyebabkan angka kematian sekurang-kurangnya 36 orang. Seterusnya, bagi melanjutkan pemerintahan, SCAF telah melantik Adli Mansur iaitu Ketua Mahkamah Agung Negara Mesir pada ketika itu sebagai Presiden sementara hasil sogokan daripada Jeneral Abdel Fattah al-Sisi sehingga pilihan raya seterusnya diadakan. Tindakan pihak ketenteraan Mesir ini bukan sahaja merampas kedudukan presiden, bahkan membekukan aktiviti yang dilaksanakan ketika pemerintahan Morsi. Pihak tentera juga berjanji untuk mengadakan pilihan raya umum dengan segera yang akan dilaksanakan oleh pihak pemerintahan sementara Mesir. Pilihan raya ini akan dilakukan dengan segera kerana mereka bimbang akan situasi politik yang menegang pada waktu itu dan bagi menghalang segala protes yang dilakukan oleh para pengikut Morsi. Ketika pemerintahan sementara ini memerintah, krisis ekonomi dan politik di Mesir tidak juga reda. Begitu juga dengan penyokong Morsi yang terus-menerus melakukan demonstrasi, manakala pihak tentera berterusan melakukan kekerasan terhadap Al-Ikhwan Al-Muslimun. Hal ini berlanjutan sehingga Ogos 2013. Penyokong Morsi ini juga mendirikan kem-kem di tempat umum di Kahirah. Mereka menuntut supaya pihak pemerintahan sementara ini membebaskan Morsi yang telah ditahan. Oleh sebab itu juga, pemerintahan sementara Mesir ini telah mengumumkan darurat di seluruh negeri selama 1 bulan bagi memulihkan negara. Aksi demonstrasi ini sampai ke kemuncak apabila pasukan keselamatan membubarkan mereka semua dengan menggunakan bulldozer dan juga helikopter. Kesan kepada tindakan ini telah mengakibatkan seramai 900 orang telah menjadi korban. Pada hari Jumaat 6 September 2013, Jurucakap Menteri Solidariti Sosial Hani Mahana telah mengeluarkan kenyataan bahawa kerajaan akan segera membubarkan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Kerajaan menganggap Al-Ikhwan Al-Muslimun adalah sebuah pertubuhan yang tidak mempunyai status yang jelas. Akhirnya, pada 25 Disember 2013, pihak pemerintahan sementara Mesir telah mengisytiharkan gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun ini sebagai organisasi teroris. Semua aktiviti yang terkait sama ada dari segi pendanaan dan keanggotaan dalam Al-Ikhwan Al-Muslimun adalah satu kesalahan. Seterusnya, pada Mei 2014, pilihan raya umum telah diadakan dan hanya diikuti oleh 2 calon, iaitu Fattah al-Sisi dan Hamdan Sabahi. Hasil pilihan raya itu, Fattah al-Sisi telah mendapatkan kemenangan mutlak
dengan undi sebanyak 96.93% mengalahkan lawannya Hamdin Sabahi yang hanya mendapatkan undi sebanyak 3.07%. Dengan kemenangan Fatah Al-Sisi dalam pilihan raya pada waktu itu telah menjadikan Mesir kembali diperintah oleh pihak ketenteraan setelah 1 tahun diperintah oleh Presiden Morsi dari kalangan orang awam. Pihak ketenteraan Mesir yang jatuh pada pasca Revolusi Mesir tahun 2011 kini bangkit dan ini menandakan bahawa telah runtuhnya sistem demokrasi selepas kudeta yang dilakukan oleh pihak ketenteraan. Kesimpulannya, pasca kudeta di Mesir ini merupakan satu revolusi yang ketara dalam pentadbiran Islam di Mesir. Kejatuhan Presiden Morsi sebagai pemimpin yang merancangkan agenda politik Islam ini sangat mendukacitakan umat Islam di seluruh dunia kerana era pemerintahan beliau ini merupakan aset yang penting bagi mengembalikan sistem pemerintahan Islam di Timur Tengah. Namun, perkara ini tidaklah melemahkan semangat juang gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Daripada melupakan apa yang berlaku, mereka lebih memilih untuk bergerak secara rahsia di bawah gerakan-gerakan yang lain. Mereka juga berusaha untuk mengembalikan semangat juang dalam kalangan penduduk di Mesir. Semangat mereka ini wajar untuk kita puji dan mengambil ibrah daripadanya. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.